Baik, al-muzakkar wal muannas terbagi kepada dua jenis, iaitu jantina lelaki, al-muzakkar lelaki, al-muannas perempuan. Baik, ma huwa al-ismul muzakkar? Ismul muzakkar ma dalla ala dzakarin wa tushiru ilaihi biqaulika hadza, iaitu yang menunjukkan lelaki, lelaki yang tulen ataupun lelaki yang sebetul-betulnya lelaki dari segi manusia, haiwan, benda, tempat dan sebagainya. Wa tushiru ilaihi biqaulika haza, dan ditunjukkan dengan kata nama itu dengan menggunakan kata tunjuk. Untuk lelaki digunakan haza ataupun ini, ya. Kalau bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, kalau bahasa Melayu ini, inilah, tak kisah lelaki atau perempuan digunakan ini. Sama juga bahasa Inggeris, this, that, macam tu, ini, itu. Tapi kalau bahasa Arab dia memang sangat prihatin. Prihatinlah, maksudnya dia prihatinlah sebab dia bagi untuk lelaki yang ni, untuk perempuan yang ni, untuk seorang yang itu, untuk dua orang itu. Maksudnya dia teliti dan perinci, bahasa Arab. Jadi biasanya digunakan kalau isim muzakkar ini adalah dengan haza. Contoh, waladun, anak lelaki. Jamalun, unta. Kitabun, buku. Baik, jadi kita gunakanlah kalau kata nak tunjuk macam kalau waladun tu sekadar membawa makna kanak-kanak lelaki. Jamalun, unta. Kitabun, buku. Jadi kalau kita nak kata ini seorang anak lelaki, haza waladun. Kalau ini seekor unta, haza jamalun. Ini sebuah buku, haza kitabun. Jadi digunakan semua isim muzakkar menunjukkan mufrad ataupun seorang menggunakan haza. Baik, kemudian al-muzakkar naw'an. Al-muzakkar naw'an, yakni isim muzakkar ataupun lelaki ini ada dua jenis. Ma yadullu ala dzakarin minan nasi wal hayawan, yang menunjukkan lelaki, muzakkar yakni yang menunjukkan lelaki, minan nas wal hayawan, sama ada daripada manusia ataupun binatang. Iaitu dinamakan al-muzakkar al-haqiqi, iaitu muzakkar yang lelaki yang tulen ataupun yang betul-betul lelaki. Contoh, rajulun, seorang lelaki, man. Ghulamun, seorang kanak-kanak ataupun remaja, lelaki lah. Hisanun, seekor kuda. Himarun, seekor kaldai. Jamalun, seekor unta. Fatan, seorang remaja lah. Sama juga fatan tadi kan. Pemuda. Ghulam tu remaja, fatan tu pemuda. Umar, seorang yang bernama Umar. Itu adalah muzakkar lelaki. Bukan contoh ada 7 ni saja contoh, banyak lagi contoh-contoh lain lah. Baik, summa saniyan, yang kedua al-muzakkar al-majazi. Al-muzakkar al-majazi bermakna ma yu'amilu mu'amalat az-zukur minan nasi awil hayawani wa laysa minha, iaitu yang beramal. Ma yu'amil maksudnya yang beramal, mu'amalat az-zukur dengan konsep muzakkar, sama ada manusia ataupun haiwan, walaysa minha, dan bukan daripadanya. Contoh, maksudnya kita tak boleh jangka kenapa dia masuk dalam lelaki, sebab maksud dia kita tak tahu pula di tanda-tanda tu dia tu lelaki. Jadi antara contohnya itu dipanggil muzakkar majazi. Antara contohnya qamarun. Qamarun, bulan kan. Okay, babun, pintu. Pun tak ada pun bukti yang menunjukkan lelaki, tapi dia termasuk dalam muzakkar majazi lah. Kitabun, buku. Kenapa dia masuk lelaki? Dia tak ada pula jantina dia tu kan. Jadi termasuk dalam muzakkar majazi. Ra'sun, kepala. Bi'run, kaukabun. Bi'run tu apa? Telaga. Kaukabun, bintang. Kisun, plastik. Jadi ini antara contoh, sebahagian contoh yang menunjukkan al-muzakkar al-majazi. Baik. Summa sanian al-muannas. Yang kedua adalah al-muannas.
ma dalla ala unsa wa tushiru ilaihi biqaulika hazihi. Iaitu yang menunjukkan perempuan, ma dalla ala unsa, perempuan, wa tushiru ilaihi biqaulika hazihi, yang digunakan untuk menunjukkan dengan menggunakan isim isyarah hazihi, iaitu ini, tetapi digunakan untuk perempuan. Beza tadi, kalau lelaki digunakan haza, perempuan digunakan hazihi. Contoh, bintun, anak perempuan, naqatun, unta betina. Kalau unta jantan, jamalun. Ainun, mata. Jadi kesemua ini, ainun ni dia termasuk dalam mu'anas, cuma nanti kita akan pergi kepada mu'anas majazi. Sebab setiap panca indera, antum kena tahu maklumat ni, info ni, setiap panca indera yang ada di anggota badan antum, mata yang ada 2, ainun, uzunun ada 2, yadun, tangan ada 2, rijlun, kaki ada 2, biqtun, bahu ada 2, kabidun, lutut pun ada 2. Jadi setiap panca indera, anggota badan yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia atau makhluk ni, yang ada 2 benda yang berpasangan, dia termasuk dalam mu'anas majazi. Maka digunakan hazihi. Itu sedikit tambahan. Jadi kita katalah hazihi bintun, hazihi naqatun, hazihi ainun. Baik, kalau kita tengok kepada mu'annas ni, beza mu'annas dengan muzakkar. Kalau muzakkar, isim lelaki, dia tidak ada alamat, dia tidak ada tanda yang menunjukkan, oh ini isim muzakkar. Kecuali kita kena tahu makna dia lah. Ataupun kalau kita tak tahu pun, kita tahu ini isim muzakkar. Yang membezakan isim muzakkar dengan mu'annas adalah isim mu'annas ni dia ada alamat dia. Alamatul mu'annas, iaitu alamat tanda-tanda perempuan. Okey, dia ada 3 yang asasnya, iaitu at-ta'ul marbutah, iaitu tak marbutah, iaitu tak yang bersambung di belakang perkataan. Jika mana dia bersambung, dia akan melekat begitu. Tak marbutah ni contoh tak marbutah lah. Kalau dia terpisah, dia akan jadi tak seketul gitu. Contoh ni perkataan khalan suwatun. Ini adalah contoh tak marbutah. Okey. Kemudian yang kedua, alamat mu'annas yang kedua, alifut ta'nisul ta'nisil maqsurah. Iaitu alif ta'nis maqsurah bermakna ya yang di belakang perkataan itu tetapi tidak ataupun tiada titik. Tak ada titik 2. Itu adalah alif maqsurah, iaitu alif pendek dia panggil. Ya, dia nampak tulisan dia tu macam ya, cuma dia tak bertitik dan dia akan bunyi panjang 2 harakat. Iaitu dia akan bunyi dia tak akan bunyi yi. Okey, nanti kita tengok contoh. Yang ketiga, alifut ta'nisul mamdudah. Alifut ta'nisul mamdudah iaitu alif dan hamzah yang berada di hujung perkataan. Jadi kita tengok di sini. Tak marbutah, alamat mu'annas yang pertama, tak marbutah, muslimatun. Itu tak marbutah, dia bersambung dengan mim. Sya'iratun, bila huruf ra ni dia tak bersambung dengan ta. Jadi dia kena bulatkan ta marbutah. Syajaratun, sama juga. Kalau ra dia tak bersambung. Azimatun, mim dia akan bersambung dengan ta marbutah, dia jadi begini. Mujtahidatun, sama juga. Dal pun tak bersambung dengan ta marbutah. Antara huruf-huruf hijaiyah yang tak bersambung dengan ta marbutah, maksudnya dia akan tak tu nampak seketul begitu. Huruf dal, zal, ra, zai, wa, itu pun antara yang tak bersambung dengan tak marbutah lah. Jadi dia akan jadi tak seketul begitu. Tak bulat. Baik, alifut ta'nisul maqsurah iaitu yang ada hamzah ataupun ya di belakang tu tapi tak bertitik. Ni Salma, Da'wa, Bushra, Zikra, Salwa, Uzma. Ini adalah alifut ta'nis al-maqsurah. Alifut ta'nis al-maqsurah. Okey. Kemudian alifut ta'nis al-mamdudah. Yang ketiga, alifut ta'nis al-mamdudah, contoh Hasna. Ni, alif hamzah kat belakang ni. Khadra,
alif hamzah kat belakang ni. Ini adalah alif ta'nis al-mamdudah. Arja, alif ta'nis al-mamdudah. Baida, alif ta'nis al-mamdudah. Najla, kuhala, alif ta'nis al-mamdudah. Baik. Ini contoh. Alamat maksudnya kalau nak tahu alamat muannas yang mesti ingat itulah ada 3. Tak marbutah, alif mamdudah, alif maksurah. Baik, al-muannas nau'an. Isim muannas ada 2. Yang pertama al-muannas al-haqiqi. Al-muannas al-haqiqi, muannas yang sebetul-betul dia muannas, iaitu yang menunjukkan muannas daripada manusia ataupun haiwan, yang mana kita nampaklah muannas hakiki itu maksudnya kita nampak ada 3 alamat tadi. Salah satu daripada 3 alamat tadi, sama ada ta marbutah, alif maksurah atau alif mamdudah. Imra'atun, katibatun, khadijatun, naqatun, atadun, dubu'un, hiratun. Ini contoh yang ada muannas hakiki, ada ta marbutah. Kemudian muannas majazi. Ma yu'amilu. Muannas majazi iaitu yang beramal dengan isim muannas sama ada manusia ataupun haiwan. Iaitu yang menunjukkan panca indera ataupun anggota badan yang Allah ciptakan yang ada berpasangan. Kemudian contoh lain, benda yang Allah ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini termasuklah langit, bumi, matahari, semua tu adalah menunjukkan ciptaan Allah yang satu, tiada tandingan dan tiada bilangan. Maksudnya hanya ada satu saja. Itu termasuk dalam muannas majazi. Sinon, gigi. Kenapa gigi masuk dalam muannas majazi? Sebab dia termasuk dalam benda-benda yang unik lah. Benda yang Allah ciptakan tu kan. Rijlun, kaki, benda yang berpasangan. Dia bukan rajulun. Rajulun tu lelaki. Jangan keliru dengan barisnya. Rijlun, kaki. Yadun, tangan. Rukbatun, ni adalah lutut. Ada 2 kan. Ardun, bumi. Jadi ini pun muannas majazi sebab Allah ciptakan satu dan tiada tandingan. Samaun, langit, sama juga. Kabidun, bahu, ada 2 kan. Syamsun, matahari. Jadi kesemua ni kita gunakan apa? Gunakan hazihi lah. Hazihi sinun, hazihi rijlun, hazihi yadun, hazihi rukbatun, hazihi ardun, hazihi samaun, hazihi kabidun, hazihi syamsun. Muannas majazi. Okey. Ada soalan untuk yang penerangan tadi? Kita nak masuk kepada latihan dah. Dia ada 2 maksud muannas majazi ni. Bukan ada 2 maksud lah. Maksudnya muannas majazi ni adalah muannas yang dari sudut jantinanya kita tak boleh jangka yang itu adalah muannas. Jadi disebabkan itu ditakrifkan muannas majazi ni adalah yang pertamanya nak kenal muannas majazi ni panca indera yang berpasangan yang ada di anggota badan kita ni, iaitu mata ainun, kaki rijlun, tangan yadun, apa lagi, uzunun telinga, kabidun, lutut, rukbatun, bahu. Jadi semua yang ada di anggota badan antum yang kita ni yang berpasangan, maksud berpasangan tu ada 2. Jadi itu termasuk dalam muannas majazi. Itu ciri-ciri yang boleh kita klasifikasikan. Yang kedua, muannas majazi ni sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi ini yang satu, tidak boleh dibilang dan tiada tandingan. Maksudnya hanya Allah yang ciptakan. Dan dia tak ada boleh dibilang tu, maksudnya luas dia tu tak ada kiraan luas dia. Contoh laut pun tak ada penghujungnya tu. Okey. Jadi itu termasuk dalam muannas majazi. Antaranya itulah ardun, samaun, syamsun. Itu termasuk dalam muannas majazi. Boleh? Okey. Benda hakiki ni memang kita nampak. Sebabnya yang pertama dia ada tanda ta marbutah.
Yang kedua sebab dia ada alif maksurah walaupun kita tak tahu makna dia kan. Yang ketiga sebab dia ada alif mamdudah. Itu yang jelas kita nampak tanda dia. Yang selain daripada jelas kita nampak tanda dia tu memang kita tahu. Contoh Maryam. Maryam memang muannas apa nama hakiki sebabnya dia walaupun dia tak ada alamat taknis tak marbutah tapi dia digunakan nama Maryam tu untuk perempuan, Zainab dan sebagainya. Itu contoh. Okey, baik. Sekejap Alamak, ada panggilan ni pula. Okey. Okey, kita teruskan kepada latihan Kita tengok sama-sama. Okey. Kalau Ali kita nak letak apa ni? Haza ke hazihi? Haza. 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 Okey, Jahid. Aisyah. Aisyah. Hadihi. Hazihi. 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 Kalbun. Haza. Haza. Tufahatun. Tufahatun. Hazihi. Okey, Jahid. Sayyaratun. Haza. Hazihi. Jahid. Ainun. Hazihi. Panca indra Hazihi. kan? Babun. Haza. Haza. Jahid. Syajaratun. Hadihi. Hazihi. Jahid. Burtuqalun. Hadha. Haza. Okey. Kamu kata ni peringkat apa ni? Tadika ni. Tadika lah. Tak apalah tadika pun kan. Okey. Tadika tu dah nak masuk dalam periksa tu tadika. Baik, istakhrij al-isim mu'annas min al-jumalil atiyah summa bayyin alamatnya. Okey, kita tengok soalan seterusnya, latihan seterusnya. Keluarkan isim mu'annas dalam ayat berikut kemudian tentukan alamatnya. Baik, kita pergi kepada yang pertama, Muhammad Arif. Muhammad Arif ada? Ini saya. Okey. Jawapan yang pertama, najahat at-talibah. Isim muannas. Hmm. Isim mu'annas mana? Arif. Najahat at-talibatu fil imtihan. Aina isim mu'annas? Mana jawapannya? Saya tak tahu. Tadi yang Ustazah duk terang kat atas tadi tu? Isim mu'annas kata nama yang menunjukkan perempuan. Jadi kalau kita nak kenal dia, dia ada tanda yang ada 3 tadi. Salah satu daripada tandanya antaranya adalah tak marbutah, alif maksurah, alif mamdudah. Jadi kita tengok satu-satu di dalam ayat ni kan. Najahat ini tak boleh kata isim sebab ini adalah fi'il. Sebab apa nama tu dia tak ada alif lam dan sebagainya dan dia ada tak ni adalah menunjukkan untuk fi'il tak untuk nis ni. Jadi fi tak boleh kita kata isim sebab fi tu huruf jar. Al-imtihan kita tak boleh kata dia isim muannas sebab dia tak ada ta marbutah. Jadi isim muannasnya at-talibah lah sebab dia ada ta marbutah ni. Nampak tak ta marbutah ni? Ni.
Jadi apa alamat ta'nis dia, Arif? Dia ada 3. Ta marbuta, alif maksura, alif mamdudah. Buka tak buku tu? Arif? Kak. Apa alamat ta'nis? Cuba balik pada nota tadi. Yang Ustazah terang atas tadi tu. Dia ada 3. Alif ta' marbutah, ta'ul marbutah, alif maksura, alif mamdudah. Apa alamat kat sini? Yang ta. Ta'ul marbutah. Iaitu at-ta'u al-marbutah. Itu. Itu tanda dia, tak marbutah. Ataupun kalau kamu nak tulis apa nama tu, buat begitu pun boleh. Tu tanda dia. Okey. Kemudian Sanian. Faiz Fahmi. Salwa. Okey, Salwa. Apa alamat muannas dia? Alamat ta'nisnya? Alifut ta'nis. Ta'nis. Al-maqsurah. Itu. Okey, ataupun ghurfataha pun boleh jadi tak marbutah, boleh. Okey, boleh juga. Baik. Ya. Boleh. Boleh diterima. Alif maqsurah pun sama. Boleh. Okey. Syukran Faiz. Muhammad Luqman Alif. Ya. Yang ketiga. Ra'aitul jamala fis sahra. Isim muannasnya? As-Sahra. Okey, as-sahra. Okey, jayid. Alamat tu ta'nis? Alifut ta'nis mamdudah. Aywa, jayid. Alifut ta'nis al-mamdudah. Kita kopi je lah kat sini kan. Kita tambah. Alifut ta'nis al-mamdudah. Okey, baik. Jayid. Syukran Luqman. Ahmad Syazani yang keempat. Rabi'an, tajlisul muallima 'alal kursi. Tajlisu. Isim muannas. Al-muallimah. Tajlis itu fi'il. Okey, al-muallimah. Okey, apa alamat ta'nisnya? Marbutah. Aywa, ta marbutah ni. Okey, ni alamat dia. Okey, baik. Okey, khamisan, la'ibat Safa ma'a akhiha. Amirul Rashid. Ada ke? Amirul Rashid? Hilanglah. Amirul Rashid. Ada ke? Okey, mana isim muannas? La'ibat Safa ma'a akhiha. La'ibat Safa. Yang tu sekejap dah, saya tengok nota balik dah. Alif mamdudah dah. Mana isim? Keluarkan dulu isim muannas. Sofa. Aywa, Safa. Sofa. Okey, jayid. Kemudian alamat dia? Alifut tanis al-mamdudah. Aywa, sahih. Okey. Baik. Syabas beteh. Okey, kita pergi latihan yang seterusnya. Istakhrij al-ismal muannas min al-jumalil atiyah thumma haddid naw'ihi al-haqiqi wal majazi. Apa tu? Keluarkan isim muannas, macam tadilah, keluarkan isim muannas dalam ayat berikut. Kemudian tentukan jenis dia. Hakiki ataupun majazi. Okey. Muhammad Afiq Daniel. Yang pertama. Yadullahi fawqa aydihim. Ada tak Afiq Daniel? Tak ada? Ya, saya. Yang pertama, mana isim muannas dia, kemudian tentukan
Mu'annas hakiki ataupun mu'annas majazi. Majazi. Fauqa. Kenapa fauqa lah pula? Afiq, Isim. Fauqa tu Isim. zaraf. Dia tak masuk dalam isim. Tunggu dia. Yadullah. Allah tu tak boleh lah masuk isim mu'annas. Kita tak boleh kata ni Allah tu isim mu'annas. Aidihim Ustazah. Aidihim pun boleh ataupun yadu pun boleh. Yadu tu maksudnya tangan. Tadi tangan. Kan? Okey. So kita katalah ni isim mu'annas. Yadu pun boleh, aidi pun boleh. Sebab aidi tu jamaknya, tangan-tangan. Yadu tu tangan. Tapi tangan tu kita tahulah dia adalah apa jenis dia? Mu'annas apa? Hakiki atau majazi? Tangan. Hakiki. Hakiki, confirm. Are you sure? Ya Ustazah. Tadi saya sebut mata, tangan, kaki, telinga tadi semuanya benda berpasangan. Mu'annas tu, mu'annas bukan mu'annas majazi, hakiki, mu'annas apa? Mu'annas majazi. Afiq Dania, mu'annas majazi. Tengok balik nota, buka kitab buku tu. Okey. Nur Ain Safiyah. Yang kedua, tala'at asyamsu bainal jibal. Ada tak Ain Safiyah? Ada. Jawapan? Asyamsu. Asyamsu. Okey, isim mu'annasnya betul. Okey, jenis dia mu'annas majazi atau mu'annas haqiqi? Al-majazi. Aywa, mu'annas majazi. Sahih, betul. Okey, tadi saya sebut tadi kan, benda yang Allah ciptakan satu dan tiada tandingan tu termasuk dalam mu'annas majazi. Okey, salisan yang ketiga, Zaris, Zulika. Adakah? Zaris, Zulika. Zaris, Zulika. Tak ada? Muhammad Fitri. Muhammad Fitri. Muhammad Zarul tak ada. Muhammad Zarul ada tak? Muhammad Zarul. Muhammad Fitri Tarmizi. Yang ketiga. Muhammad Fitri. Mana ni? Mana? Yang lain. Muhammad Fitri tak ada? Muhammad Haziq Naufal. Ustazah. Salisa yang ketiga, Ra'aitul jamala wan naqata. Aina isim mu'annas? Naqah. Aywa. Naqata. Sahih. Aywa. Nauk mu'annas? Mu'annas hakiki. Jayid. Sahih. Mu'annas haqiqi. Baik. Syukran. Ya. Jamalah tu kita kira dia sebab dia nak isim mu'annas. Okey. Rabi'an. Najib Fikri ada? Ya, saya Ustazah. Yang keempat. Saya tak berapa faham lah Ustazah. Tak faham. Tadi tak tanya pun.
Okey, dia isim muannas ni adalah isim noun. Kata nama yang menunjukkan jantinanya perempuan. Dan nak kenal tanda dia ada ta marbutah, dia ada alif maksurah, dia ada alif mamdudah. Yang tadi tu ambil buka tak buku yang sebenarnya si Najib? Oh, tak. Bila tak buka memang tak faham lah. Maksudnya kamu dengar je lah tadi kan? Tak faham. Memang kalau dengar kamu masuk. tak. Ha? Dia baru masuk. Ustazah bagi tahu dalam grup WhatsApp tu suruh buka buku. Oh, yang Ya, surat 73 weh. ya. Ya kalau kamu sekadar dengar, tak buka buku memang susah sikit sebab dia bukan kuliah bahasa Arab ni, dia bukan kuliah. Kalau kuliah subjek lain kamu boleh dengar je sebab dia tak ada praktikal. Dia saja dengar fakta je kan. Kamu boleh masuk kat telinga kanan, kamu boleh record, simpan dekat mana-mana. Kamu boleh refresh balik, boleh orang kata apa, faham kan. Tapi kalau bahasa Arab dia tak boleh dengar macam tu, dia tak boleh. Dia kena dengar dan tengok. Tengok dan kalau boleh lebih baik tulis. Bila dah tulis, catat. Tulis balik. Maksudnya. Barulah boleh faham. Kemudian sebab bahasa Arab ni dia kena, bila kita bagi teori tadi, Ustazah duk sebut kan, mu'annas. Apa dia tu mu'annas tu? Tapi kalau kita ada buku, sekurangnya tadi Ustazah tunjukkan dengan kesel Ustazah ni. Kan terhadlah sebab kita online. Kalau dalam kelas Ustazah tulis kat whiteboard tu. Penuh whiteboard Ustazah tulis. Okay. Jadi macam tu, kamu kena ambil pen tangan kamu tu kamu tulis. Sebab kamu nak fahamkan lagi. Baik, kita tengok kat sini Najib. Tal'abul hirra tahta syajarah. Jadi dia kata kat sini soalan keluarkan isim muannas. Jadi kita tengok dulu ayat ni panjang ni, ada 4 perkataan ni dipanggil jumlah. Jadi yang pertama kamu kena tahulah muannas tu apa. Muannas tu isim perempuan. Dia ada tak marbutah alamat dia. Jadi kita carilah ini adalah isim muannas asy-syajarah. Jadi alamatnya apa? Alamatnya iaitu muannasnya adalah muannas hakiki. Muannas hakiki itu adalah muannas yang memang kita nampak sebab dia ada ta marbutah. Najib? Ya? Najib? Faham ke tak tu? Faham sikit. Faham sikit lah sebab bila dah buka buku barulah nampak kan? Okey, baik. Kena refresh balik, kena buka balik buku tu, kena kata apa, fahamkan yang saya terang. Sebab saya kata Google Meet sekarang tak boleh record. Kalau boleh record antum boleh dengar balik semula, saya akan record. So nak memang kan kena dengar lah. Baik, kita terus kepada nombor 5, Nik Nur Alia. Ustazah. So jawapan nombor 4 tadi apa? Syajarah muannas hakiki. Okey. Yang kelima, Nik Nur Alia ada tak? Tak ada ke? Kemanakah kamu sekalian ni umat? Baik, yang kelima, Nik Nur Aizah Damia. Tak ada juga. Maksudnya tak adil lah ni. So, berapa orang tak adil ni? 1, 2, 3, 4, 5 orang yang tak adil. Yang ada 7. 9. 9. Patutnya 10. Tadi patutnya 10 Baik, kita yang kelima, saqata Talha fankasara rijluhu. Mana isim muannasnya? Talha. Okey. So ini adalah muannas hakiki. Baik, kemudian dah habislah tentang muzakkar muannas. Kita nak masuk tajuk yang terakhir iaitu isim isyarah. Terus kepada muka surat yang seterusnya yang tengah Ustazah duk cari-cari ni. Okey, buka muka surat. Okey, ni muka suratnya. Berapa? 89. Buka ke semua buku? Isim isyarah. Buka dah, buka. Baik, kita teruskan Nanti yang tak faham ke apa lagi kena tanya supaya antum boleh sama-sama kita selesaikan latihan
Baik, asma'ul isyarah. Ini kamu dah belajar kalau pernah ikut belajar peringkat sekolah rendah. Darjah SRA lah kita katakan. Sekolah rendah agama di peringkat rendah dulu. Mesti belajar ni kata tunjuk isim isyarah ni senang sangat ni. Kan? Jadi sekadar repeat ni sajalah, sekadar ulangan. Cumanya perlukan tumpuan, fokus dan perlukan apa? Kesungguhan, perlukan kesungguhan kamu untuk terima subjek ini dan faham subjek ini insyaAllah. Walaupun dah pernah belajar ni kat sekolah rendah senang sangat ni. Macam tu senang sangat, tak apa. Walaupun senang, kadang-kadang tak tambah, nak recall balik apa yang kamu dah belajar tu kan. Okay. Haza. Haza, kata tunjuk yang menunjukkan haza membawa makna ini lil mufrad al muzakkar, untuk lelaki dan seorang. Mufrad tu seorang, muzakkar tu lelaki. Jadi kita gunakan haza. Hazihi untuk mufrad muannas, seorang dan perempuan. Haulai untuk jam'ul muzakkar wal muannas, untuk ramai lelaki dan ramai perempuan kita gunakan satu sahaja, iaitu kata tunjuk haulai. Jadi kita ada 3 saja kat sini. Haza, hazi, haulai. Senang sangat. Tapi kena fahamlah. Okey. Dikata al-aqilul muzakkar, untuk lelaki yang berakal. Akil tu maksudnya berakal. Siapa namanya akil tu maksudnya berakal, cerdik. Lebih kuranglah. Bukan tak nama akil tu tak cerdik, tapi maksud dia bahasa Arab tu ada makna dia. Al-aqilul muzakkar, yakni orang yang berakal dan lelaki kita gunakan haza talibun. Iaitu kalau dia seorang. Kalau mereka itu ramai, tulab adalah pelajar, iaitu ramai, lebih daripada 3 orang. Maka kita gunakan haula, ramai, untuk lelaki dan berakal. Kemudian untuk perempuan, al-aqil al-muannas, untuk perempuan yang berakal kita gunakan hazihi talibatun, seorang pelajar perempuan. Kemudian kalau ramai kita gunakan haulai talibatun, ramai. Macam mana kita tahu dia ramai ni? Maksudnya kita kalau bahasa Melayu seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, kalau bahasa Melayu lah. Tapi kalau bahasa Arab dia menggunakan tanda huruf berbeza ataupun perbezaan yang berlaku pada perkataan itu dengan ada penambahan huruf, maka menunjukkan di situ beza bilangan ataupun beza jantina. Kalau jantina tadilah yang ada ta marbutah kan. Kalau ni tak ada ta marbutah, ni lelaki. Ini ada ta marbutah, ini maksudnya muannas. Okey. Hazihi talibatun. Hazihi talibatun, ini ta marbutah. Haulai talibatun, ini menunjukkan ramai perempuan. Pelajar perempuan, maaf. Ramai pelajar perempuan kita gunakan haulai. Haulai. Okey. Ini untuk yang berakal lah. Yang tidak berakal, ghairul aqilil muzakkar, yang tidak berakal untuk lelaki, tidak berakal untuk lelaki, kita gunakan haza juga, haza ta kitabun. Dan untuk yang tidak berakal dan benda tu kalau plural ataupun banyak, maka kita gunakan hazihi. Contoh, hazihi kutubun. Kutubun ni adalah plural bagi kitabun. Kitabun ni sebuah buku. Ni kitabun ni sebuah buku. Tapi kutubun menunjukkan banyak buah buku. Maksudnya banyak buah buku. Jadi kita gunakan ini hazihi. Kalau banyak, benda tu banyak dan benda tu tidak berakal, maka kita gunakan hazihi. Ingat tu. Benda yang banyak, contohnya pen, qalamun sebatang pen. Tapi kalau banyak pen, aqlamun, maka digunakan hazihi. Itu konsep dia. Maksudnya benda yang banyak yang menunjukkan lebih daripada 3, kita gunakan hazihi. Baik, itu kalau yang tidak berakal. Kalau satu lagi tidak berakal juga untuk perempuan, samalah hazihi sayyaratun. Digunakan, ni ada ta marbutah. Itu untuk sebuah kereta. Sayyaratun. Kalau banyak buah kereta, sayyaratun, sama juga digunakan hazihi. Dia tak guna haulai. Dia tak guna haula tu untuk yang berakal.
banyak untuk yang berakal. Kalau banyak yang tidak berakal digunakan hazihi. Itu konsep dia. Baik, kemudian ada nota kat bawah ni Istiqdam ismal isyarah hazihi lil muannas al majazi. Yang tadi saya sebut awal tadi. Bagi kesemua isim muannas majazi iaitu panca indera yang berpasangan yang tadi tu rijlun, ainun, yadun, uzunun, kabidun, bitun, itu adalah menunjukkan benda panca indera yang berpasangan, maka kita gunakan hazihi sebab dia muannas majazi. Dan satu lagi muannas majazi, setiap benda, setiap apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini yang satu tiada bandingan dan tiada bilangan, tiada tandingan dan tiada bilangan, yang satu hanya satu, maka kita termasuk dia dalam muannas majazi dan kita gunakan hazihi. Okey, boleh faham itu? Habislah tentang isim isyarah, sangat mudah. Haza, haula. Ada soalan nak tanya? Ada soalan? Kita nak pergi pada latihan ni. Baik, kita terus pergi. Okey, kita tengok latihan. Okey. Okey, kita tengok latihan di sini. Okey, saya suruh letak 3 ni je. Haza, hazihi, haula'i. Okey, yang pertama, amilun mahirun. Kita nak letak apa? Haza. Jahit. Haza, amilun mahirun. Ini amilun mahirun maksudnya pekerja, seorang pekerja yang mahir. Seorang lah sebab dia tak ada pun menunjukkan dua ataupun lebih dan dia tak ada menunjukkan ada ta marbutah, maka gunakan haza. Okay. Yang kedua, rijalun mukhlisuna. Rijalun mukhlisun. Haula. Haula'i. Sebab ni ramai ni. Rijal tu lelaki-lelaki. Kemudian kita nak tahu dia pula ramai, dia ada waw nun ni. Menunjukkan ramai. Contoh muslimun, mukminun. Itu adalah menunjukkan ramai lelaki, maka kita gunakan dan dia berakal, maka kita gunakan haula'i. Okey. Yang ketiga, ardun mubarakatun. Hadhihi. Ni apa makna ardun? Bumi kan? Bumi itu termasuk dalam muannas majazi kan? Yang Allah cipta satu tu. Jadi hazihi. Yang keempat, baitun wasi'un. Haza au hazihi au haula'i. Hadhihi. Mana pula hazihi tu? Ni bukan tak marbutah ni. Rumah. Sebab kamu jangan keliru dengan tak marbutah. Kalau tak marbutah, dia tak yang bulat tu, mubarakatun ni contoh ni. Ni tak marbutah. Bersambung kan. Tapi kalau tak macam ni, dia tak jadi tak marbutah ni. Ni ta'ul maftuha dia panggil, tak yang terbuka. Jadi ini still lagi muzakkar. Maka haza. Okey, yang kelima, babun mughlaqun. Haza. Okey. Baik, kembali kepada latihan seterusnya. Yang kedua, sahih ma tahtahul qats. Dia kata perbetulkan perkataan yang bergaris. Sahih ma tahtahul qats. Perbetulkan perkataan yang bergaris. Maksudnya digunakan isim isyarah di sini semuanya salah. Jadi kita tengok sama-sama. Kita analisis sama-sama supaya semua dapat manfaat dan faham sekaligus. Baik. Haza ainun jamilatun. Salah ni, haza. Jadi jawapannya apa? Kenapa guna hazihi? Sebab ainun tu mata kan, benda yang berpasangan, muannas majazi. Maka kita gunakan hazihi. Yang kedua, hadiqatun wasi'atun. Haza hadiqatun wasi'atun. Kata. Jadi jawapannya? Hadhihi.
Hazihi sebab di sini kita nampak dia ada ta marbutah. Nampak Baik, kan? baik. Yang ketiga, salisan. Haula'i kitabun mufidun. Salah. Yang betulnya? Hadha. Haza. Sebab sebuah sahaja ni buku. Sebuah buku. Yang keempat, hazihi hujjaju baitillah. Ni ramai ni. Hujjaj ni para haji. Jadi kita gunakan haula'i. Okey, yang kelima, hazihi buyutun kabiratun dekat bawah ni. Haza buyutun kabiratun. Jadi ini buyutun ni, okey, buyutun ni adalah plural ataupun jamak bagi tidak berakal. Rumah-rumah. Jadi gunakan hazihi. Hazihi. Okey. Okey, baik. Seterusnya latihan suaikan wafiq al-ibarat al-atiyah. Suaikan ayat dan kata nama ataupun kata tunjuk yang diberikan haza, hazi ataupun haulai. Tengok kita nak sesuaikan dengan ayat ni. Kalau tadi sesuaikan dengan tadi kita tentukan dia haza ataupun hazi. Sekarang kita nak tengok dia dalam penggunaan dia ayat. Contoh, al-hasub jadidun fil idarah. Haza sebab dituju kepada al-hasub ni sebuah komputer. Dan satu lagi kita nak kenal dia mufrad, dia muzakkar. Ni jadidun, dia tak ada pun tanda muzakkar muannas kan. Jadi haza. Okey, yang kedua sanian asy-syamsu tali'atun fi syarqi. Hazihi. Hazihi sebab matahari kan termasuk dalam muannas majazi, hazihi lah. Baik. Salisan, al-muallimuna mukhlisuna fi amalihim. Ramai kan? Ada waw nun. Haulai. Baik. Rabi'an, al-maktabatu kabiratun wa wasi'atun. Ada ta marbutah ni. Nampak? Al-maktabatu kabiratun ada ta marbutah. Jadi hazihi. Kita nampak dah di situ. Wa akhiran, at-talamizu fil fasli. Ini pelajar lelaki ya. At-talamiz, pelajar lelaki. Jadi kita gunakan dia ramai. Haulai, iaitu haulai lah ramai ya. Okey. Baik, yang terakhir. Dia kata letakkan isim isyarah yang sesuai da' ismal isyarah al-munasib ma'a taghyir as-sifah allati tahta halqat. Kata letakkan isim isyarah yang sesuai dengan meletakkan membezakan sifat yang bagi perkataan yang bergaris, sifat yang bergaris. Contoh, dia bagi contoh haza, digunakan haza. Kemudian nama isim yang digunakan tilmizun, seorang pelajar. Mujtahidun, ini sifat dia, seorang pelajar yang bersungguh-sungguh di sekolah. Jadi digunakan haza mujtahidun lah. Okey, jadi kat sini haza yang pertamanya haza tilmizun mujtahidun lah. Samalah juga kan? Sebab dia nak minta antum gunakan konsep penggunaan isim isyarah dengan sifat. Sifat ni adalah kata sifat lah. Baik, yang kedua, amilatun. Sebab ada ta marbutah kan? Jadi kita gunakan hazihi. Amilatun sebab ada ta marbutah. Jadi sifatnya mujtahidatun. Jadi kita tambahlah juga ta marbutah sifatnya. Okey. Baik, yang ketiga, muallimuna fil madrasah. Ini ramai kan? Ada waw nun. So, jadi haulai muallimuna
tukarkan kepada dia jadi ramai lah. Mujtahiduna. Okay. Kemudian yang terakhir bintun fil bait. Hazihi bintun mujtahidatun fil bait. Okey, khalas. Fahimtum? InsyaAllah. Okay, dah habislah tajuk tata bahasa kita dan Ustazah minta antum ulang kaji semula tajuk-tajuk qawaid ataupun tajuk-tajuk tata bahasa yang kita dah belajar daripada awal hari itu, iaitu aqsamul kalimah, perbahagian perkataan, isim, fi'il, huruf. Tengok balik. Kemudian kita belajar hari ini muzakkar muannas, jantina lelaki dan perempuan, dan kemudian tajuk yang terakhir adalah isim isyarah. Buat ulang kaji balik untuk persediaan ujian kuis. Kuis kalau ikut kita akan buat pada minggu yang ke-13, iaitu pada tarikh kalau ikut tu 2 hari bulan. Okey, Ustazah cuba buat pada 4 hari bulan 3 ataupun 5 hari bulan 3, iaitu tarikh tu sebenarnya Ustazah dah balik umrah lah, insyaAllah. Dah balik umrah. Ustazah akan menunaikan ibadah umrah bermula 20 hari bulan 2 ni. Maksudnya minggu kelas kita ada lagi minggu depan. Minggu yang ke-11 ada lagi minggu depan. Minggu ke-12 dan 13 tu nanti Ustazah akan bagi kerja-kerja lah kepada antum. Untuk antum laksanakan, dan Ustazah akan beri juga link kehadiran supaya antum boleh klik link kehadiran, dan ada latihan-latihan yang berbaki lagi dalam buku ni yang Ustazah minta antum laksanakan. Okey? Baik. Kemudian sekarang ni kita nak tengok tajuk petikan teks, iaitu pada muka surat. Masih lagi dalam buku ni. Ada nak tanya apa-apa tak tentang isim isyarah, muzakkar muannas? Sebelum kita tengok, buka muka surat. Sekejap, takut dia lari dah dalam buku Ustazah ni. Okey. Masih lagi dalam buku. Okey, kita buka muka surat. Sikit lagi. Okey ni. Jom Ustazah baca teks ni kepada antum dan kita fahamkan sama-sama teks untuk chapter yang ketiga ini, iaitu tahtal mawdu' al-bai' wa syira' fil mat'am. Bermula daripada muka surat 32. Boleh buka buku? Muka surat 32. Dah. Ya. Betul. Okey, ini adalah beberapa, kita baca dulu teks ni. Okey. Ini adalah perkataan-perkataan, istilah-istilah yang ada dalam teks. Tapi kita terus kepada, nanti kamu bila Ustazah dah terang dalam teks tu, nanti kamu catatlah apa maksud dia kat sini ya. Okey, baik. Ini pun sama. Jadi ada kat bawah ni nanti. Okey. Ini adalah ungkapan yang ada dalam teks ni, nanti Ustazah akan terus beri makna kepada kamu. Okey, baik.
Jom Ustazah bantu kamu terus fahamkan teks ini dan selepas ni latihan kamu boleh terus jawab. Untuk kita bincangkan dan kita selesaikan ada minggu hadapan lagi. Okey. Baik. Tajuknya tadi, tajuk utamanya al-bai' wa syira', iaitu jual beli di kantin, di kafe, kafe. Baik. Hazal hiwar. Hazal ni saya baca. Okey. Hazal hiwar yahdusu bainan nadil waz zaba'in fi ihdal mata'im dakhil al-jami'ah. Okey, dia kata perbualan ini, hazal hiwar. Kalau boleh antum tulislah. Supaya antum dapat terus makna dia dengan jelas. Hazal hiwar, hiwar tu bermakna perbualan ini. Perbualan. Hazal tu inilah tadi kita belajar isim syarah. Okey, perbualan ini yahdusu, berlaku. Baina antara an-nadil, iaitu apa nama tu? Waiter. Iaitu apa dia panggil waiter bahasa Melayu? Juru apa? Pelayan. Pelayan. Dia ada istilah bahasa Melayu, bahasa baku dia tu. Pelayan dan zaba'in ni adalah pelanggan. Zaba'in, pelanggan. Fi ihdal mata'im, di ihdal mata'im, salah sebuah kafe, mata'im, dakhilal jami'ah, di dalam universiti. Wahum yuriduna an yatanawalul ghada'a ba'da intiha'il muhadarati. Mereka hendak, wahum yuriduna, mereka hendak, an yatanawalu, menikmati, al-ghada', makanan ini apa dipanggil? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tengah hari, iaitu makanan tengah hari, jamuan tengah hari, ba'da intiha'il muhadarah, selepas habisnya lecture, kuliah. Okey, situasi di luar kelas, fi kharijil fasl, situasi di luar kelas. Qala Talha, ya Umar, wahai Umar, aina tazhabu al-an? Kamu nak pergi mana sekarang? Okey, Umar berkata, qala Umar, uridu an azhaba ila al-mat'am li'annani jaw'anu jiddan. Saya nak pergi ke kafe. Uridu an azhab, saya nak pergi ke kafe, mat'am. Li'annani jaw'an, kerana saya sangat-sangat lapar. Salwa, wa ana jaw'a aidan, dan saya pun lapar juga, Salwa kata. Ayu mat'am ya zamili, kafe yang mana satu? My friend, ya zamili. Kafe yang mana satu, dia tanya. Qala Umar, awaddu an ujarribal mat'am al-jadid qariban minal buhairah. Saya hendak saya hendak mencuba kafe baharu yang dekat dengan tasik. Konon-konon bayangkanlah kafe itu dekat dengan tasik di kuis, dalam kuis. Ala tazhabani ma'i, tidakkah kamu nak pergi bersama-sama saya? Qala Talha, kemudian Talha pun kata, hasanan, hayya bina, baiklah, marilah kita sama-sama. Hayya bina, ini contoh ungkapan lah kan yang kamu keluarkan dalam video kartun yang kamu dah siap tugasan pembentangan individu tu. Siapa yang dah siap lah, siapa yang tak siap tu dia tak tahu lagi tu apa dia ungkapan tu. Jadi ini antara contoh ungkapan dia lah, hasanan, baiklah, hayya bina, marilah kita bersama-sama. Okey, fil mat'am, di kafe. Situasi di kafe. Qala Ziyad, ahlan wa sahlan ila mat'am Abi Mahmud, ana nadil fi khidmatikum. Ziyad ni adalah nama pelayan tadilah. Pelayan tadi. Ada nama istilah bahasa Melayu dia, saya tak ingat dah. Okey, pelayan tadi ataupun waiter tadi. Selamat datang ke kafe Abi Mahmud. Kafe tu namanya Abi Mahmud. Okey. Ana nadilun fi khidmatikum. Saya seorang pelayan di fi khidmatikum, untuk memberi khidmat kepada kamu. Okey, kemudian Talha pun jawab, marhaban. Maksudnya bila kita mendapat ungkapan daripada kawan-kawan, sahabat yang mengucapkan ahlan wasahlan, kita boleh jawab juga marhaban ataupun ahlan bik, selamat datang juga kepada kamu, ataupun marhaban, sama juga invite, selamat datang. Min fadlik, excuse me, min fadlik, hal indaka,
tawila bil qurbi minan nafizah. Dia tanya, excuse me, kamu ada tak dalam sudut kafe ni ada meja yang dekat dengan tingkap? Nak duduk kat tingkap, biasalah nak tengok orang lalang kononnya lah ceritanya. Okey, qala Ziyad, na'am, tafaddalu, yes, ya. Ada, silakan. Contoh. Qala Salwa, syukran, terima kasih. A'tina al-qa'ima law samah. Yang ni berikan kepada kami senarai menu. Law samah tu maksudnya sama tinggal apa nama tadi? Jika boleh, law samah ataupun min fadlik boleh juga. Iaitu please, please a'tina al-qa'ima, please law samah. Qala Ziyad, ha hiya al-qa'ima. Kemudian waiter tu pun berkata, inilah senarai menu. Okey. Qala Umar, matabaqur ra'isi al-yawm. Apakah menu utama hari ini? Apakah? At-tabaqu ar-ra'isiyu al-yawm, menu utama hari ini. Okey, Kamal jawab. Indana al-aruz al-maqliya bid-dajjaj al-mashwi. Kami ada hari ini nasi goreng. Al-aruzul maqli, nasi goreng. Bid-dajjaj al-mashwi, ayam panggang. Maksudnya ayam inilah. Ayam apa dipanggil tu? Ayam bakar gitulah. Bijani bizali, di samping tu kita ada indana al-makruna al-maqliya bil-laham. Kita ada juga makaroni goreng daging. Al-makruna al-maqliya bil-laham. Okey. Baik, qala Talha, uridu al-aruz al-maqliya bid-dajjaj al-mashwi wa 'asir al-burtuqal. Saya nak nasi goreng. Talha kata saya nak nasi goreng. Bid-dajjaj al-mashwi, dengan ayam bakar, ayam panggang tadi, wa 'asir al-burtuqal. Asir tu adalah jus. Siapa yang biasa ke negara-negara Arab, dia akan jumpa lah perkataan asir. Asir tu jus. Dia bukan asir sin tu. Kalau asir tu susah. Yasir mudah. Asir susah. Tapi kalau asir bisad, itu adalah jus. Asir al-burtuqal, jus limau. Okay, qala Umar, ma ziltu syab'an. Saya ni lapar lagi ni. Lizalik a'tini syurba wal qahwa as-sadah. Dahaga syab'an, dahaga, minta maaf. Lizalik itu bagi kat saya sup, syurba, sup, wal qahwa, dan kopi ais. Al-qahwa as-sadah, ini kopi ais kopi. Law samah, inilah maksudnya please. Qalat Salwa, wa ana uridul makruna al-maqliya bil-laham wal ma' al-ma'daniyah faqat. Salwa pula dia nak apa? Dia nak makaroni goreng dengan daging dan air kosong sahaja. Qala Ziyad, hasanan. Oh, baiklah. Atuhibbuna salata awil fawakih awil halawiyat? Kamu semua ni nak salata, iaitu salad. Salata awil fawakih, ataupun buah-buahan, ataupun manisan, sweet. Qalat Talha, ahdir lana sahna salata wal fawakih al musyakkala qabla tabaqir ra'isi. Dia kata, okeylah, bawalah kat kami ni, kepada kami sepinggan sahna, sepinggan as-salata, sepinggan salad, wal fawakih, buah-buahan buah-buahan campuran, al-musyakkala, al-fawakih al-musyakkala, qabla tabaqis ra'isi, sebelum datangnya main course atau menu utama. Qala Salwa, hatinil mil'aqa wasyauqah. Bagilah kat saya garfu, sudu dan garfu. Lau sama, dengan izin. Qala Ziyad bikuli surur. Okey, please, maksudnya macam itulah, bikuli surur. Aturidu syai'an akhar, maksudnya adakah kamu nak benda lain lagi? Qala Umar, la syukran. Tidak ada, terima kasih. Ziyad, afwan. Okey, asna al-akli. Ni di sepanjang, maksudnya semasa makan lah ni, asna al-akli ni. Okey. Qala Ziyad, kaifa kanat wajabatul at'imati kullaha? Macam mana makanan hidangan makanan semuanya ni? Ziyad tanya, itu waiter tadi tanya. Qala Salwa, alhamdulillah lazizatu jiddan, sangat-sangat sedap. Bisihha wal afiyah, sangat sihat pun boleh juga. Bisihha wal afiyah ni
pun boleh juga kita kata apa nama tu, sihat, lazat, sihat wal afiat. Okay, qala Umar ala qalbik. Ini sama jugalah dia kata. Qala Talha syukran ala ta'am wal khidmatil mumtazah. Terima kasih di atas makanan ini dan khidmat yang sangat istimewa. Qala Ziyad la syukra alal wajib. Maksudnya la syukra alal wajib ni adalah kalau kita biasa jawab syukran afwan. Jadi kalau kita nak jawab la syukra alal wajib pun boleh, maksudnya it's okay, never mind, tak apa. Macam kita lebih polite. La syukra alal wajib. Wa akhiran ba'dal akli, selepas tu yang terakhirnya selepas makan. Qala Talha min fadlik, excuse me, kam rinjitan kulli, berapa ringgit kesemuanya? Okey, Umar kata atinil fatura law sama, berikan kepada saya receipt. Al-fatura ni receipt. Law sama, iaitu excuse me. Qala Ziyad salasuna rinjitan, harganya adalah RM30. Wahazal baqi, dan ini adalah bakinya. Qala Talha la ba'sa, never mind. Ihtafiz bil baqi, please keep the change. Macam itulah, ihtafiz bil baqi, yani keep the change. Ambillah simpan baki tu. Qala Ziyad salimas yadaka wa masaukum sa'id. Terima kasih banyak-banyak dan selamat petang. Semoga petang kamu diberkati. Qala Zabain, maka semua pelanggan tadi termasuklah Ziyad, Talha sama Salwa tadi tu mengucapkan wa iyyaka, sama juga kembali kepada kamu, you tu. Itulah cerita dia. Okey. Baik. Ini adalah teks yang Ustazah terus bantu antum untuk fahamkan, dan ada bawah dia latihan. Jadi Ustazah minta antum buat latihan di bawah ni, ya, muka surat bermula ni lah, iaitu muka surat 38, mohon tanda 39. Okey. Kemudian ni 40, 41 ni, ini perkataan, sesuaikan perkataan seerti yang diberikan di bawah ni. Ini perkataan, sesuaikan perkataan lawan yang diberi bawah ni. Sampai muka surat 41. Okey? Daripada ya. Muka surat lain. Tak apalah, yang penting selepas tag tadi tu ada latihan dia kan. Sampai yang Ustazah tunjuk ni. Berapa latihan Zah? Ada sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Okey. Baik dah. Okey, baik. Dia dah selesai. Betul. Okey dah. Betul. Ya, betul. Betul. Okey, kita akan bincang jawapan di minggu depan. Sebelum tu, minggu depan juga ada lagi satu tajuk petikan yang kita nak baca. Yang tu nanti kita terus bincang dalam kelas lah jawapan dia tu. Itu muka surat, kalau kamu nak cuba buat dulu pun boleh. Tapi tak apa. Yang tu nanti kamu buat minggu ke-12 dan 13. Minggu 12-13 sebabnya Ustazah tak ada masa tu kan. Jadi Ustazah akan bagi latihan kat kamu dah. Okey. Baik, itu saja untuk hari ini. Jadi Ustazah menunggu tugasan-tugasan yang belum komplit lagi untuk antum hantar. Sekiranya antum tak hantar, maka Ustazah tak dapatlah nak bantu antum dan maka kamu kosong macam tu. Janganlah Ustazah. Ya. Satu kumpulan berapa orang? 3 atau 4 orang atau 5 pun boleh. Macam kelas ni kan saya cakap hari tu. Ada pelajar lelaki berapa orang? Pelajar lelaki ada lelaki ramai sikit. Nanti kamu ambil masa. Lepas kelas ni nanti Ustazah live kamu bincang. Boleh? Boleh dah. Nanti Ustazah boleh dah. Kamu terus guna dalam talian ni. Okey, kalau pelajar lelaki MS 39 ada 2 orang pelajar lelaki. MS 36 ada 6, 7, 8. Kalau kamu nak mudah, kamu gabungkan ke semua tu.
Senang kamu nak buat Ya. kerja. Cuma kena bagi tugasan je. Jangan 8 orang ni seorang je buat tugasan. Itu memang saya tak bagi markah. Saya akan tanya betul-betul. Ke 8 orang ni buat kerja tak? Contoh Tapi macam Boleh Puan lah. Lipat, pelajar perempuan dia tak ramai. Ada MS 39 ada 2 orang. MS 36 ada 1, 2 orang. Jadi 4 orang je pelajar perempuan satu kumpulan. Ada tak kat sini? Ni Nur Alia, Nur Izzah, Nur Ain Safia dengan Zaris Zulika. Ada tak kat sini? Ain Safia seorang je. Habis tu yang lain? Allahu Akbar. Jadi yang lelaki ni kamu pandai-pandai lah nanti bincang Baik. Okey. Jangan tangguh-tangguhkan. Jadi Ustazah left, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Syukran jazilan. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustazah left dan Ustazah antum kekalkan bincang Baik. Baik, Ustazah